بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada siri Tasawuf Islam. Dan hari ini insya-Allah kita akan masuk pada pelajaran yang ketiga, unit yang pertama, iaitu ibadah menurut Islam. Ibadah menurut Islam. Hari ini kita akan belajar konsep ibadah menurut Islam. Dan harapan saya lepas kita belajar pelajaran ini, pertama, pelajar dapat menyatakan maksud ibadah. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri ibadah menurut Islam. Yang ketiga, memberikan dalil wajib beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, menyatakan pembagian ibadah dan maksudnya. Dan yang kelima, menerangkan perkaitan antara ibadah umum dengan ibadah khusus. Dan akhir sekali, menerangkan syarat-syarat sah ibadah menurut Islam. Ini yang akan kita pelajari, dan insya-Allah pelajar akan dapat memahami apa yang akan kita pelajari sekejap lagi. Tapi sebelum tu, terlebih dahulu saya harapkan pelajar telah pun mempunyai buku teks Tasawuf Islam tingkat 4, dan juga pelajar juga menyediakan buku kerja PDPC berfokus Tasawuf Islam tingkat 4, dan sebagai tambahan pelajar juga telah pun mempunyai buku nota lengkap eksplorasi A+ Tasawuf Islam tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan ibadah menurut Islam? Kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan ibadah menurut Islam. Ibadah dalam Islam ialah pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui perbuatan, yang kedua perkataan, dan yang ketiga melalui pengakuan hati. Ini yang dimaksudkan dengan ibadah dalam Islam. Ibadah dalam Islam merupakan pengabdian diri manusia. Kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Itu yang dimaksudkan dengan ibadah. Ibadah ni kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah semata-mata, yang berlandaskan syariat Islam, berlandaskan peraturan Islam. Dan ini merupakan ciri-ciri ibadah dalam Islam. Apakah ciri-ciri ibadah dalam Islam? Kita tengok yang kita katakan ibadah itu, adakah kita ni telah menepati dengan ciri-ciri ibadah yang terdapat dalam Islam. Yang pertama, ibadah dalam Islam dilakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dilakukan hanya kerana Allah. Tujuan kita, matlamat kita beribadah hanyalah semata-mata kerana Allah. Yang kedua, ibadah dalam Islam ialah perhubungan langsung antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa melalui perantaraan. Tiada perantaraan. Ibadah dalam Islam tidak mempunyai perantaraan. Dia langsung direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, skop ibadah dalam Islam adalah sangat luas. Ibadah dalam Islam sangat luas dan merangkumi setiap aspek kehidupan manusia. Apa yang manusia lakukan dalam kehidupan mereka adalah merupakan ibadah. Dan akhir sekali, ibadah dalam Islam tidak terpongkong, tidak terhad kepada satu tempat peribadahan sahaja. Ibadat dalam Islam boleh dilakukan di mana-mana sahaja. Di mana-mana sahaja tanpa memerlukan tempat. Jadi kita sebagai seorang Islam tengok, pertama yang paling penting ialah mestilah dilakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, dalil wajib beribadah. Dalil wajib beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Zariyah. Al-Zariyah ayat yang ke-56, surah yang ke-51. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Maksudnya, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kita tengok tujuan penciptaan manusia. Mengapa manusia diciptakan? وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Pembahagian ibadah. Ibadah terbagi kepada dua. Pertama, ibadah khusus dan yang kedua, ibadah umum. Ada dua jenis ibadah. Pertama, ibadah khusus. Yang kedua, ibadah umum. Itu dulu. Kita boleh faham ada dua jenis ibadah, umum dan khusus. Apakah yang dimaksudkan dengan ibadah khusus? Iaitu semua amalan khusus. Amalan yang wajib dilakukan oleh setiap orang, setiap individu. Yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah ibadat ataupun amalan yang dikhususkan, diwajibkan ke atas setiap manusia, setiap umat Islam. Sama ada dia adalah fardu ataupun sunat. Sama ada kewajipan tersebut ataupun amalan tersebut, sama ada dia adalah fardu ataupun sunat. Contohnya seperti solat. Solat fardu, puasa sunat. Ini sunat. Menguruskan jenazah. Menguruskan jenazah ini juga merupakan ibadat khusus. Kemudian menuntut ilmu dan sebagainya. Itu ibadat khusus. Boleh? Yang kedua, ibadat umum, iaitu semua amalan kebaikan, amalan kebajikan yang telah disyariatkan oleh Allah bagi menghubungkan antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan manusia dalam sesebuah ibadat untuk kebaikan dan keharmonian hidup bersama. Okay, contohnya bekerja, ibadat umum. Belajar sesuatu kemahiran. Okay, bukan belajar fardu ain, yang belajar tentang suatu kemahiran. Misalnya belajar cara membaiki kenderaan. Itu ibadat umum. Kalau dah ada orang buat, mana tidak wajib semua orang buat. Tapi belajar fardu ain, benda yang khusus seperti belajar cara solat, belajar cara mengambil air sembahyang, belajar cara menguruskan jenazah, itu adalah fardu ain, wajib, ibadat khusus. Belajar cara membaca Al-Quran, itu ibadat khusus. Membuang sampah atau membuang benda yang membahaya di jalan raya, buang sampah di jalan raya juga merupakan ibadat umum. Maksudnya kita melihat sesuatu yang berbahaya, ada paku ataupun ada kaca di jalanan, maka kita membuangnya daripada jalan tersebut, itu merupakan ibadat umum. Kemudian membuat penyelidikan dan sebagainya. Ini ibadat umum. Jadi ibadat umum ni maksudnya ibadat tersebut hanya merupakan satu ibadat yang ataupun merupakan satu benda baik yang kita lakukan untuk demi kebaikan bersama. Demi kebaikan bersama. Tapi ibadat khusus, ibadat itu kita lakukan kerana dia wajib ke atas diri kita sendiri. Setiap orang mesti buat perbuatan tersebut. Jadi fardu ni ulama-ulama telah membagikan kepada dua jenis. Ada dua jenis fardu. Kewajipan. Fardu ni ialah wajib, kewajipan. Okey, pertama fardu ain. Fardu ain, wajib aini. Ataupun ada setengah-setengah istilah dia menggunakan wajib aini. Iaitu kewajipan yang dikenakan atas setiap individu Muslim yang mukallaf. Setiap orang yang mukallaf. Mukallaf ni ialah yang cukup syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Pertama, dia mislah baligh. Yang kedua, dia adalah berakal. Yang ketiga, dia adalah waras. Bukan orang gila. Okay, maka kalau dia ada syarat-syarat ni, maka dia adalah orang yang mukallaf.
Jadi fardu ain ini dikenakan, kewajipan yang dikenakan ke atas setiap individu muslim, setiap orang muslim, setiap orang muslim. Orang yang melaksanakan, orang yang melakukan fardu ain ini akan mendapat pahala, diberi balasan pahala. Manakala orang yang meninggalkannya, orang yang mengabaikan fardu ain ini akan berdosa. Contohnya seperti solat fardu. Orang yang mendirikan solat fardu akan mendapat pahala, manakala orang yang meninggalkannya akan berdosa. Okay, yang kedua seterusnya seterusnya ialah fardu kifayah. Kewajipan yang berbentuk fardu kifayah ataupun wajib kifai. Fardu depan ni menunjukkan ialah wajib. Apa dia fardu kifayah? Iaitu kewajipan yang dikenakan ke atas sebahagian daripada individu muslim yang mukallaf. Dikenakan ke atas sebahagian sahaja, bukan semua orang kena buat benda tersebut. Jika sebahagian daripada mereka telah melaksanakan amalan tersebut, maka semua orang akan terlepas daripada dosa. Semua orang akan terlepas daripada tanggungjawab tersebut. Dan ada orang, 2-3 orang ataupun sebahagian daripada orang Islam telah melaksanakan amalan tersebut, maka semua orang akan terlepas daripada dosa kerana meninggalkan perbuatan tersebut. Tapi pahalanya hanya dapat kepada orang yang melaksanakannya. Tapi jika tiada seorang pun yang melaksanakannya, maka semua orang akan berdosa. Kalau tak ada orang yang buat benda tersebut, maka semua orang akan berdosa. Contohnya pengurusan jenazah, menguruskan jenazah. Kalau tak ada orang pun yang nak menguruskan jenazah, maka semua orang akan berdosa. Ataupun yang lebih luas lagi, misalnya kita menyediakan kemudahan kepada orang di suatu kawasan, misalnya kawasan perumahan. Kita menyediakan kedai runcit. Dalam satu kawasan perumahan itu mesti ada kedai runcit. Kalau tak ada seorang pun yang berniaga kedai runcit, maka semua orang akan berdosa. Kerana apa? Kerana dia merupakan fardu kifayah. Okey, itu fardu ain dan fardu kifayah. Okey, seterusnya berkaitan antara ibadat umum dengan ibadat khusus. Apa kaitan antara ibadat umum dan ibadat khusus? Ini kaitannya. Pertama, ibadat umum. Pertama, ibadat khusus dulu. Tentang ibadat khusus dulu. Ibadat khusus membolehkan segala dosa dan kesalahan kecil terhapus daripada seseorang. Orang yang melakukan ibadat khusus akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar tak akan terhapus dengan ibadat. Dosa besar akan terhapus dengan bertaubat. Ibadat umum pula akan membolehkan segala akhlak buruk seperti mengumpat dan hasad dengki terhapus dalam masyarakat. Kalau masyarakat bekerjasama, maka akan terhapuslah dengan sendiri perbuatan mengumpat dan berdengki dalam masyarakat. Yang kedua, dapat melahirkan individu yang bersih jiwa dan peribadinya. Orang yang sentiasa melakukan ibadat khusus akan menjadikan jiwanya bersih, peribadinya terpuji kerana sentiasa melakukan perbuatan yang disuruh oleh Allah. Manakala ibadat umum pula akan melahirkan masyarakat dan negara yang harmoni dan aman damai. Yang harmoni dan aman damai. Yang ketiga, akan melahirkan individu yang taatkan kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya. Sentiasa melakukan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Manakala ibadat umum pula akan melahirkan masyarakat yang taatkan pemimpin dan kerajaan. Ini antara kaitan antara ibadat umum dan ibadat khusus. Seterusnya, apakah syarat-syarat sah ibadat dalam Islam? Kita dah buat ibadat, jadi kita nak tengok apakah ibadat kita tu diterima oleh Allah. Maksud sah di sini ialah diterima oleh Allah. Cukup syarat-syaratnya dan diterima oleh Allah dan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, ibadat tersebut mestilah dilakukan dengan ikhlas kerana Allah. Ini syarat yang utama. Syarat pertama yang paling penting ialah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ibadat tersebut mestilah mengikut sunnah, iaitu sebagaimana yang telah
sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita lakukan ibadat tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, tujuan ibadat tersebut adalah untuk kemakmuran alam dan manusia sejagat. Misalnya kita lakukan ibadat umum. Ibadat tu yang kita buat itu mestilah benda baik ataupun kebaikan yang kita buat itu mestilah untuk memakmurkan alam ini dan untuk keselesaan manusia sejagat. Barulah ibadat itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay, seterusnya amalan-amalan yang berkaitan dengan ibadat. Apakah amalan-amalan yang berkaitan dengan ibadat? Okey, yang pertama kita tengok ibadat solat fardu. Solat fardu. Okay, solat fardu ialah ibadat yang terdiri daripada ucapan dan pergerakan. Dia ada ucapan, bacaan dan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, salam ke kanan. Hukumnya adalah wajib ke atas setiap individu yang mukallaf. Wajib ke atas setiap umat Islam yang cukup syarat-syaratnya. Solat fardu merupakan ibadat khusus. Okay, apa kepentingannya? Amalan ataupun solat fardu ini merupakan amalan yang pertama sekali akan dihisab di hari akhirat esok. Okey? Ibadat solat fardu ini merupakan kepentingan solat fardu ialah ia merupakan amalan yang pertama sekali dihisab, dihitung, diperiksa, dicek oleh Allah di hari akhirat esok. Jika ibadat solat diterima, maka ibadat lain akan diterima. Jika solat kita lulus, maka barulah ibadat-ibadat lain akan diterima oleh Allah. Tetapi jika solat kita itu gagal dan ditolak oleh Allah, maka ibadat lain juga akan tertolak dengan sendiri. Itu kepentingan solat. Pentingnya solat untuk kita menjaga solat dan melakukan ibadat solat ini dengan betul dan teratur, kerana dia merupakan kunci kepada semua ibadat-ibadat lain. Okey, yang kedua, zakat. Apa dia zakat? Ibadat dengan mengeluarkan sebahagian harta tertentu dengan syarat-syarat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Ada 3 tertentu ni. Pertama, harta tertentu. Bukan semua harta diwajibkan zakat. Ada harta-harta tertentu sahaja yang dikenakan zakat. Kemudian ada syarat-syarat pula. Walaupun harta itu misalnya emas. Emas merupakan salah satu harta yang diwajibkan zakat. Walaupun dia telah ada emas, tapi ada lagi syarat-syarat yang lain. Contohnya cukup haul, cukup nisab dan sebagainya. Kemudian harta zakat tu mestilah diberikan kepada golongan yang telah dikhususkan oleh Allah, yang tertentu sahaja. Bukan semua orang dapat mengambil harta zakat. Ada asnaf dia, ada golongan-golongan yang tertentu sahaja. Zakat merupakan ibadat khusus. Apa kepentingannya? Zakat dapat memastikan harta yang dimiliki adalah merupakan hak miliknya yang sebenar setelah dikeluarkan zakat. Dalam harta kita tu sebenarnya bukanlah 100% harta kita. Sebab dalam harta kita tu ada hak orang yang lain, orang miskin, orang fakir. Jadi kita dengan mengeluarkan zakat, maka kita telah membersihkan harta kita. Jadi setelah dikeluarkan zakat, maka harta tersebut merupakan 100% milik kita. Seterusnya, berpuasa. Ibadat puasa ialah menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. 3. Makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada keluarnya, terbitnya fajar siddiq hingga terbenam matahari. Okey. Ataupun bermula daripada waktu subuh, maksudnya waktu subuh, dan berakhir setelah masuknya waktu maghrib. Itu puasa. Puasa juga merupakan ibadat khusus. Apa kepentingan puasa? Pertama, dapat melatih diri daripada sifat sabar. Sabar dengan dugaan, sabar dengan makanan, sabar dengan
kepenatan, sabar dengan kehausan dan sebagainya. Itu antara kepentingan ibadat-ibadat tersebut. Okey, seterusnya kita lihat lagi. Belajar. Seterusnya belajar. Nombor 4, belajar. Belajar ni iaitu menuntut ilmu yang berfaedah sesuai dengan syariat Islam. Ini umum. Dan ibadat umum. Walaupun dia fardu ain, wajib ke atas setiap umat Islam, tapi dia adalah jenis ibadat umum. Kerana dapat menambah ilmu, pengetahuan dan kemahiran. Yang ibadat umum, yang khususnya ialah kita belajar tentang fardu ain. Belajar cara solat, belajar cara membersihkan diri, belajar cara membaca Al-Quran. Itu khusus. Tapi kalau ada ilmu secara umum, dia merupakan ibadat umum. Belajar membaiki motosikal. Ini ibadat umum. Belajar komputer. Itu ibadat umum. Okay, seterusnya solat jenazah. Solat jenazah. Apakah solat jenazah? Itu solat untuk orang mati yang dilakukan sebelum pengkebumian, tetapi selepas dikafankan. Kita mendirikan solat untuk orang yang telah meninggal dunia sebelum mereka dikebumikan, tetapi selepas dikafankan. Kena kafan dulu, mandi, kafan, kemudian baru disolatkan. Solat ini dilakukan secara berjemaah untuk meminta ampun dan mendoakan kepada si mati. Okey, itu tujuan dia. Dia juga merupakan ibadat umum. Ibadat umum. Jadi apa kepentingannya? Kita dapat mendoakan kepada si mati supaya diampunkan dosa-dosanya. Seterusnya, melakukan penyelidikan. Dia melakukan penyelidikan iaitu kerja yang kreatif dan sistematik yang dijalankan untuk meningkatkan pengetahuan dan ilmu untuk merangka aplikasi dan inovasi baru. Ini maksud penyelidikan. Melakukan penyelidikan merupakan juga merupakan satu ibadat. Dan ia adalah ibadat umum. Apa kepentingannya? Dapat menemui penemuan dan inovasi baru untuk kepentingan kehidupan manusia. Ini kepentingan ibadat umum. Okey. Ibadat khusus ni, dia untuk diri orang kita sendiri. Dia untuk individu. Tapi ibadat umum ni dia lebih kepada masyarakat. Dua-dua penting. Dua-dua penting dan dua-dua mesti dilaksanakan oleh umat Islam. Jangan pula kita meninggalkan ibadat umum dan kita hanya tertumpu kepada ibadat khusus sahaja. Okay? Kita kena pentingkan kedua-duanya. Seterusnya, lafaz syahadah. Lafaz syahadah merupakan ibadat khusus. Apa dia ibadat lafaz syahadah? Iaitu ucapan penyaksian atau pengakuan seseorang terhadap sesuatu. Jadi syahadah sini, dimaksud dua kalimah syahadah sini ialah pengakuan seseorang terhadap kepada Allah merupakan Tuhan yang layak sembah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Dia merupakan ibadat khusus. Apa kepentingannya? Menjadi bukti penyaksian Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya bekerja. Okey, bekerja merupakan juga satu ibadat. Apa dia? Maksud bekerja iaitu usaha, kegiatan atau urusan yang bertujuan untuk menghasilkan sesuatu. Dia merupakan ibadat umum. Kepentingannya kita akan mendapat pendapatan untuk menjara kehidupan. Okey, ini amalan-amalan yang berkaitan dengan ibadat umum. Dua-duanya penting, khusus pun penting, umum pun penting. Kadang-kadang ibadat umum tu akan lebih penting daripada ibadat khusus. Sebab dia lebih untuk kehidupan masyarakat. Sedangkan ibadat khusus ni hanya kita untuk diri individu tersebut. Okay, seterusnya, mengapa manusia mesti melakukan ibadat? Mengapa kita mesti beribadat, mesti solat, mesti zakat, mesti bekerja, mesti belajar dan sebagainya? Okay, pertama, untuk menyempurnakan perintah Allah kepada hamba-Nya. Semua yang dikatakan sebagai ibadat adalah perintah Allah.
Jadi dengan melaksanakan ibadat tersebut, maka kita telah menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat mendidik jiwa dari segi kebendaan agar tidak terlalu sayangkan harta. Misalnya ibadat zakat. Zakat ni kita dapat mendidik jiwa kita supaya tidak terlalu sayangkan harta. Yang ketiga, akan mendapat pahala dan keredaan daripada Allah. Kita akan dapat keredaan Allah, mendapat pahala kerana melakukan suruhannya. Dan yang keempat, untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Orang yang selalu sentiasa melakukan ibadat, hidupnya akan bahagia sama ada dunia dan di akhirat. Okey. Seterusnya, ini satu isu, ibadah tanpa syariat. Ibadah tanpa syariat. Apakah dia ibadah tanpa syariat? Ini penting. Penting juga. Ibadah tanpa syariat ialah kita melakukan sesuatu perbuatan yang disangkakan sebagai ibadah, sedangkan perbuatan tersebut tidak disyariatkan dalam Islam. Bagi sini contohnya melenggang perut bagi perempuan yang mengandung. Kadang-kadang kita tidak dapat membezakan antara adat dengan ibadat. Kita kata, kita percaya, kita yakin bahawa adat itu telah menjadi ibadat dan kita buat pun kerana kita mengharapkan pahala daripada Allah. Itu satu kesilapan. Sebab kadang-kadang kita buat sesuatu itu kita anggap sebagai ibadat, tetapi tidak ada pun suruhan Allah dalam Al-Quran ataupun hadis. Allah dan Rasul tidak pernah memerintah kita ataupun menyuruh kita melakukan perbuatan tersebut, seperti melenggang perut. Melenggang perut bagi perempuan yang mengandung ni adalah merupakan satu adat. Bukan satu adat sahaja. Apa kesan kalau kita melakukan ibadat tanpa syariat? Kita rasa satu ibadat, tapi benda itu tidak diperintah pun oleh Allah SWT. Pertama, amalan yang dilakukan tanpa panduan dan kefarduan yang sebenar tidak akan diterima oleh Allah. Tidak mendapat pahala. Kemudian akan merosakkan ibadat dan tidak mendapat sebarang pahala. Yang ketiga, dilaknat oleh Allah kerana mengada-ngadakan sesuatu yang tidak difardukan. Benda yang Allah tidak suruh kita buat, maka kita akan dilaknat oleh Allah, akan mendapat dosa. Yang keempat, akan merosakkan iman. Merosakkan iman seseorang. Maksud melakukan syariat tanpa ibadat. Yang tadi melakukan ibadat tanpa syariat. Yang kedua ni melakukan syariat tanpa ibadat pula. Syariat ada, peraturan ada, undang-undang ada, tapi tidak dilaksanakan. Contohnya dia kata meninggalkan sesuatu perintah Allah yang telah disyariatkan dengan beranggapan perbuatan tersebut tidak diwajibkan dalam Islam kerana sebab-sebab tertentu. Okey. Perintah Allah ada, syariat Allah ada, tapi kita tidak laksanakan. Contohnya hukum potong tangan ke atas pencuri. Okey. Hukum potong tangan ke atas pencuri ini ada syariatnya, tapi tidak dilaksanakan dengan beranggapan bahawa perbuatan tersebut tidak diwajibkan dalam Islam kerana sebab-sebab yang tertentu. Ini silap. Ini satu kesilapan. Syariat tersebut masih ada dan kita mesti yakin, mesti bercita-cita untuk melaksanakan syariat tersebut. Walaupun keadaan tidak mengizinkan, tapi kita mestilah bercita-cita mempunyai hasrat supaya syariat tersebut dapat dilaksanakan. Apa kesan syariat tanpa ibadah? Pertama, akan dilaknat oleh Allah juga. Kita akan dilaknat oleh Allah. Kemudian merosakkan syariat Islam. Dan syariat itu menjadi sia-sia kerana tidak dilaksanakan. Kemudian akan menimbulkan huru-hara dan salah faham dalam masyarakat. Masyarakat akan menganggap bahawa benda yang Allah suruh tu, perintah Allah tu boleh ditinggalkan jika ada sebarang kesulitan. Sebenarnya itu silap. Satu tanggapan yang silap. Seterusnya, apakah kepentingan melakukan ibadat? Kepentingan melakukan ibadat kepada individu, masyarakat dan negara. Mengapa kita mesti melaksanakan ibadat?
Okey, untuk individu, dia akan mendisiplinkan diri seseorang dengan masa dan dengan perintah Allah. Biasa melaksanakan perintah Allah. Kedua, dapat menghindarkan diri daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan yang ketiga, akan memperolehi kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Ini untuk individu. Untuk masyarakat, ibadat akan melahirkan kesatuan matlamat dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, asas perpaduan umat Islam kerana yang kedua, ibadat merupakan asas perpaduan dalam umat Islam. Kerana dalam menunaikan ibadat kepada Allah SWT, semua umat Islam dari seluruh dunia melafazkan niat, gerak dan bacaan yang sama. Malah menggunakan bacaan yang satu dalam bacaan Al-Quran. Okey. Ini merupakan asas perpaduan dalam Islam, ibadat ni. Sebab semua orang sama. Orang Malaysia ke, orang Amerika ke, orang Jepun ke, apabila mereka solat, mereka melakukan ibadat yang sama. Tidak ada perbezaan. Kemudian melahirkan masyarakat yang produktif kerana semua aktiviti yang dilakukan tergolong dalam ibadat dan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk negara pula, kepentingan kepada negara akan mewujudkan negara yang melaksanakan ajaran Islam. Keadaan ini hasil dari kesedaran, ketaatan dan penghayatan Islam oleh rakyat dan golongan pemerintah yang inginkan sistem hidup Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, mewujudkan negara yang melaksanakan ajaran Islam. Yang kedua, akan membentuk budaya hidup masyarakat dalam negara, membentuk budaya hidup Islam dalam negara. Budaya hidup Islam akan terpancar dalam negara tersebut. Kemudian last sekali akan melahirkan sebuah negara yang aman dan damai. Ini antara kepentingan melakukan ibadat kepada individu, masyarakat dan negara. Kesan melakukan ibadat sama juga, lebih kurang tadi juga. Kesan orang yang biasa melakukan ibadat umum kepada individu, masyarakat dan negara. Dapat, pertama, individu tersebut akan dihormati dan disayangi oleh orang lain. Yang kedua, dapat melahirkan sifat ikhlas dalam diri seseorang. Yang ketiga, akan mewujudkan sifat bekerjasama dan bertolak ansur dalam diri seseorang. Ini kesan melakukan ibadat umum. Yang kedua, kepada masyarakat akan melahirkan perpaduan dalam masyarakat. Yang kedua, akan mewujudkan sebuah masyarakat yang bekerjasama. Dan yang ketiga, masyarakat akan lebih aman dan tenteram. Kepada negara pula, akan melahirkan negara yang bersatu padu. Yang kedua, negara menjadi lebih aman dan maju. Dan yang ketiga, negara akan dipandang tinggi oleh negara lain. Itu antara apa yang kita belajar pada kali ini. Dan harapan saya mudah-mudahan semua pelajar telah pun memahami apa yang telah saya bincangkan pada kali ini. Dan sebagai rumusan, setiap Muslim wajib melaksanakan ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ibadat dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kunci penerimaan ibadat kita ialah ikhlas. Ikhlas kepada Allah. Ikhlas merupakan kunci utama suatu ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa, akhir sekali penilaian. Okey. Ini link ni pelajar boleh, saya akan letakkan dalam ruangan komen bawah. Pelajar boleh ambil link ni untuk boleh guna link ni untuk pergi kepada kuis. Contohnya, ibadat ialah semua amalan kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi menghubungkan manusia dalam sebuah masyarakat. Okey, kita umum. Hantar jawapan. Tu. Okay, yang kedua, ibadat ialah semua amalan khusus. Ini ibadat khusus. Okay. Dan begitulah seterusnya. Ada 5 soalan ya. Okay, pelajar boleh gunakan, boleh buat sendiri. Okay, ada 2 latihan. Dan ada juga latihan
bertulis. Okey, saya rasa itu saja untuk kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini diberi ganjaran pahala oleh Allah kerana kita telah pun melaksanakan satu ibadah. Ibadah itu menuntut ilmu. Okey, itu saja, kita sudahi majlis kita dengan baca tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.